Okay, hari ini topik lebih serius sikit. Saya nak berkongsi mengenai bagaimana pihak pemaju atau developer membuat rayuan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan pengecualian penjualan bumi putera unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Mustaqim. Seperti sedia maklum, setiap pembangunan atau development yang kita nak dimajukan, so pihak developer ni menghantar permohonan kepada pihak berkuasa. Kalau contoh pihak DBKL lah, okay, kalau di Kuala Lumpur, pihak DBKL mereka akan menghantar permohonan melalui melalui pihak konsultan dia, pihak arkitek akan menghantar permohonan untuk mendapatkan perintah pembangunan ataupun submit development order atau kebenaran merancang kan. So mereka akan buat permohonan kepada mereka ke pihak DBKL. So after pihak DBKL menyemak dan mengkaji detail, mereka memberi kelulusan. Tapi di dalam kelulusan permohonan perancangan tu, DO order tu, pihak berkuasa akan memberitahu bahawa di dalam surat mereka memberitahu bahawa pembangunan ini hendaklah dijual kepada pihak Bumi Putra sebanyak 30%. Kalau di Kuala Lumpur 30% lah, kalau di Johor, di Kelantan, di daerah lain bergantung pada pihak berkuasa mereka, pihak kajian pihak tempatan berkuasa tempatan mereka. Dia punya kuota tu different lah kan. Mungkin Johor berapa saya tak ingat, 40% tu kuota untuk bumi. So bila mereka memberi kelulusan tu, mereka akan bagi tahu dah dalam surat tu kan, mereka perlulah menjual 30% kepada Bumi Putra kan. So jika pihak developer tidak dapat menjual bumi unit dalam masa yang ditetapkan, pihak developer boleh meminta pengecualian untuk menjual kepada pihak Bumi Putra. Okey, bagaimana caranya saya terangkan cerita sebentar lagi. Okey. So mungkin anda tanya, kenapa pihak authority, pihak berkuasa membuat begitu kan? Mungkin sebabnya ialah untuk memberi kelonggaran kepada pihak pemaju atau pihak pemain properti ini dapat meneruskan bisnes mereka lah, dari segi dia punya cash flow, dari segi dia punya bisnes dia lah kan. So bila dia dapat buat waiver atau pengecualian ini, mereka dapat menjual kepada bukan bumi dan meneruskan dia punya bisnes mereka kan. Mungkin anda bertanya, kenapa Bumi Putra itu tidak dapat dijual kan? Mungkin dia banyak faktor kan. Antara satunya adalah di setengah kawasan contoh kalau kawasan di KLCC area kan, especially international area kan, dia punya harga tanah terlalu tinggi kan, harga tanah terlalu tinggi kan. So dia akan menyebabkan automatik harga pembangunan tu tinggi kan, dari segi kawasan lah. So dari segi dia punya construction cost pula berapa kan. Kalau biasa construction cost yang saya pernah terlibat kondominium tu, lebih kurang kalau kondominium 4 star tu dalam 350 400 ke 400 ringgit per square foot kan. Kaki persegi kos kan 300 lebih kan. So tu berapa dah kalau itu kan, kalau kita nak dikira harga jualan kan. So kalau KCC area mungkinlah harga tanah tu lebih tinggi kan. So tapi ada juga di setengah kawasan bumi, bila dia developer lancarkan penjualan unit mereka, Bumi Putra dulu yang habis dijual kepada Bumi Putra. Bagi setengah developer yang beretika, mereka tidak sahaja untuk meminta pengecualian penjualan kepada enam bumi kan. Sebab mereka boleh, mereka layak, mereka boleh boleh membuat permohonan jika pembangunan mereka tidak dapat dijual kepada Bumi Putra. Okey.
kembali kepada permohonan tadi. Bila pihak pemaju dapat membuat permohonan, mereka hendaklah mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lah. Antara contohnya, sebuah company developer boleh meminta permohonan jika permohonan mereka tidak dapat dijual dalam masa yang ditetapkan. Pihak developer boleh membuat permohonan jika pembangunan mereka tidak dapat dijual dalam masa yang ditetapkan. Contohnya, bila progres pembinaan mereka mencapai 50% dan hasil penjualan kepada Bumi Putra itu belum dapat lagi dipenuhi, so mereka layak untuk mendapatkan pengecualian menjual unit itu kepada non-bumi. So 50% 50% daripada construction progress tu, taraf progress pembinaan 50% yang dikeluarkan oleh pihak arkitek atau dia punya SO lah, pihak arkitek yang akan keluarkan memberitahu bahawa projek ini telah siap 50%. Permohonan ke kali kedua, pihak berkuasa tidak akan memberikan permohonan kelulusan 100% pengecualian. Mereka akan membagi by stage lah, first stage pertama dia akan bagi berapa unit. So fasa kedua, pemaju boleh meminta permohonan apabila telah mencapai pembinaan 100%. So arkitek akan issue surat ke developer boleh buat submission, boleh buat permohonan kepada pihak BJBKL. So bila permohonan kedua selesai, bila ada fasa ketiga pula, developer boleh buat permohonan lagi jika mereka tidak mencapai tahap penjualan mereka boleh membuat permohonan lagi sebanyak balance-nya yang baki, yang bumi unit yang tinggal tu, mereka boleh membuat selepas mendapat VP lah, dapat surat serah kuncian. Mereka boleh memohonkan lagi untuk mendapat pengecualian bumi. So mereka akan membuat permohonan kepada pihak Jabatan Pengurusan Ekonomi dan Pembangunan, pada kerajaan itulah, jabatan itulah. Untuk mereka akan menyemak dan menteliti kita punya permohonan kan. So di dalam penghantaran permohonan tu, kita developer pemaju hendaklah melampirkan beberapa dokumen yang penting lah, seperti antaranya mereka inginkan salinan advertising atau salinan muka depan akhbar, salinan akhbar lah, yang kita telah membuat advertising di dalam akhbar-akhbar tempatan seperti Sinar Harian, Metro, Berita Harian, Utusan Malaysia lah. Tiga paper, tiga kali kita nak lah kan, 3 kali dia akan nak 3 kali. So cost untuk buat ni agak tinggi lah kan, untuk advertising dalam paper sebesar kecil, so cost tu dalam belah-belah ribu jugalah untuk itu kan. So antara satu dokumen yang perlu dilampirkan. Antara kedua adalah CJ yang menyatakan anda, pihak developer itu telah menyertai penjualan menyertai program penjualan Bumi Putra kan, satu property fair ke. So dia nak bukti itulah. So bila itu complete semua dokumen, pihak developer hantar kepada DBKL, Jabatan Pembangunan Perancang Ekonomi, Jabatan Pembangunan Perancang Ekonomi dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Pembangunan. Setiap kelulusan yang telah diberikan di dalam perjanjian awal masa-masa mereka memberi kelulusan kelulusan pertama kan, kelulusan pertama pengecualian tu, mereka telah memberitahu di dalam surat kelulusan mereka memberitahu bahawa pihak pemaju hendaklah membayar 5% daripada harga sesebuah unit tu. Contoh kalau unit tu 1 juta, dia kena bayarlah 50,000 5%
So 50 sen kepada pihak pihak berkuasa itu di BKL. So supaya duit tu mereka boleh membuat macam social contribution lah kepada sekitar kan. So kalau satu unit 50,000, so kalau berapa lah belah unit berapa lah kan. So dia punya proses macam tu lah. So itu saja saya rasa info yang perlu kita tahu kan. Saya harap perkongsian video saya ni memberi pencerahan lah sedikit bagaimana developer mendapatkan pengecualian secara legally kan, secara sah kan, melalui jabatan-jabatan yang telah diberi mandat kan untuk melakukan proses ni lah. So harap ada kabaran baru daripada pihak kerajaan memberitahu RPJT akan di waive, lepas tu tax MOT semua kan dapat dikecualikan. So dapatlah kita harap property akan lebih berdaya saing selepas ni, dan harga rumah turunlah sikit. Kalau anda suka video ini, harap anda boleh like, share and comment and subscribe saya punya channel YouTube. Semoga saya dapat berkongsi di lain hari mengenai tips yang lebih berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.